Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua, selamat petang, salam pertemuan dalam pertemuan program Hamba Ilahi siri yang ke-123 bersama dengan saya Umar Aziz. Dalam pertemuan program Hamba Ilahi ini, kita akan berkongsi, membicarakan, menghayati apa yang ada daripada karangan Imam Nawawi, kitab Al-Adhkar beliau yang terkenal. Marilah sama-sama kita mulakan pertemuan dengan kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'ai ila al-huda wa dalalati ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin, amin ya rabbal alamin. Ahlan Tuan Hardi Suhaimi, Ummi Zaihadi, Zimah Don, Ana Sukaimi, Anita Maizan, Norizan Hussein, Norazia Mukhtar, Wan Nasra, Wan Ismail, Sunira, Arif Taib, Ummi Zaihadi, Safia Sapian, Zuraida Siddiq, Zaliha Kamaruddin, M. Nasir Harun, Zawiyah Yaqub, Norizan Hussein, As-Samtullah Raini, Norazia Muhtar, Zakia Muhammad Nin, Zahara Alias, Hasba Fauzi, Bunga Lawang, Suzyani Umar, Yaya Lia, Aminah Hitam, Zainab Mansur, Nur Aini, Azizah Izzah, Galik Spirit, Ismail Sakri Cheng, Izzah Salik, dan juga sahabat-sahabat yang ahlan Kak Serina Rahman, Ruziah Ma'aruf, Nur Ani Ahmad, Zainun Hadi, Siti Mazura, Sania Mustafa, dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Lalu mohon sebaik sahabat-sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas, dan juga tag rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Kita telah tiba pada muka surat 171, riwayat yang ke-214. Mohon sahabat-sahabat catatkan di ruang komen muka surat 171 pada riwayat yang ke-214. Muka surat 171 riwayat yang ke-214. Lalu kita masih lagi berkenaan tentang tajuk zikir pada waktu pagi dan petang, di mana pada awal tajuk, pada awal bab, Imam Nawawi telah menegaskan bahawa daripada sekian banyak bab yang menceritakan tentang zikir dan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, bab yang paling panjang, yang begitu banyak riwayat yang ada berkenaan tentangnya adalah pada tajuk zikir pagi dan petang, iaitu selepas daripada solat fardu subuh sehinggalah matahari terbit ataupun sehingga waktu duha, dan juga selepas asar hinggalah maghrib. Dan Imam Nawawi tak membawa semua riwayat, tetapi kebanyakan riwayat beliau telah bawa. Antaranya kalaulah kita boleh ulang kaji balik antara riwayat-riwayat yang kita telah belajar tentang zikir pada waktu pagi dan petang, Imam Nawawi membawakan daripada riwayat Bukhari daripada Syaddad bin Aus berkenaan tentang untuk membaca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alai wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta.
Amalan yang kedua adalah daripada riwayat Muslim, iaitu membaca subhanallahi wa bihamdih 100 kali, dan ada sebahagian riwayat menyebut subhanallahil azim wa bihamdih. Amalan yang ketiga adalah untuk membaca 3 qul sebanyak 3 kali. Qul huwallah, qul a'udzu birabbil falak, dan qul a'udzu birabbin nas. Amalan yang keempat adalah untuk membaca Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur, ataupun Allah kalau waktu petang Allahumma bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Amalan yang kelima adalah membaca doa sama'a sami'un bihamdillah sampailah habis, riwayat Muslim. Amalan yang keenam, lalu ini adalah amalan yang kelima. Yang keenam adalah membaca amsayna wa amsal mulku lillahi walhamd, yang mana ada dalam riwayat Muslim. Amalan yang ketujuh adalah riwayat Muslim, iaitu a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, dan dalam riwayat Ibnu Sunni adanya pada waktu itu menyebut dibaca 3 kali. Amalan yang ke-8 adalah membaca doa Allahumma fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah rabba kulli syai'in wa malikah, hadis riwayat Abu Daud dan juga Tirmizi. Amalan yang ke-9 adalah membaca Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim sebanyak 3 kali. Dan amalan yang ke-10 yang kita baca semalam adalah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, riwayat Muslim. Dan dalam riwayat Nasa'i dengan dalam riwayat Mustadrak Hakim dengan perkataan Rasulullah. Lalu kata Imam Nawawi, gabungkan kedua-duanya, Nabiyyau wa Rasulah. Lalu kita dah belajar 10 amalan. Saya pasti kebanyakan daripada sahabat-sahabat dah mula amalkan amalan pada waktu pagi dan petang, banyak kelebihan, dan yang pentingnya ianya adalah amalan daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Imam Nawawi membawakan amalan yang ke-11. Apakah amalan yang ke-11? Ini dia riwayat yang ke-214 pada muka surat 171. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, warawaina, dan kami riwayatkan dalam Sunan Abu Daud. Dalam Sunan Abu Daud ataupun Sunan Abi Daud. Kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, riwayat ini ada juga diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan juga diriwayatkan oleh Imam Nasa'i. Lalu boleh tambah di situ riwayat Imam Tirmizi dan juga riwayat Imam Nasa'i. Lalu kata Imam Nawawi dalam Sunan Abu Daud, dan boleh tambah Tirmizi dan juga Nasa'i, dengan sanad yang baik dan tidak didaifkan, daripada sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, bahawa sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man qala hina yusbihu aw yumsi. Apakah terjemahannya? Sesiapa yang pada waktu pagi ataupun pada waktu petang mengucapkan, apakah doa dia yang Nabi SAW suruh untuk baca? Jom minta sahabat-sahabat ikut baca sama-sama. Apa yang Nabi SAW suruh baca pada waktu pagi dan petang? Sabda Nabi SAW daripada Allahumma, di situ bermulanya doa. Allahumma, minta sahabat-sahabat ikut sekali. Allahumma inni, di situ ditulis asbahtu. Asbahtu maksudnya pagi, tapi kita berada pada waktu petang. Lalu asbahtu akan ditukar kepada amsaitu. Lalu sabda Nabi SAW, Allahumma inni amsaitu. Lalu sahabat-sahabat boleh tambah di situ, petang baca amsaitu. Hamzah yang berbaris atas, mim mati, sin baris atas, ya sukun, ta berbaris depan, amsaitu. Jom sama-sama kita baca. Allahumma inni amsaitu ushhiduka wa ushhidu
hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallah la ilaha illa anta. Dalam riwayat Tirmizi adanya penambahan perkataan wahdaka. Wahdaka la syarikalak ada dalam riwayat Imam Tirmizi. Tapi dalam riwayat Abu Daud ni tak ada. Lalu sebab itu kalaulah ada yang dah biasa amalkan dan dia amalkan dengan wahdaka la syarikalak, maka itu ada dalam riwayat Imam Tirmizi. Adapun dalam riwayat ini tidak ada. Lalu sampai kepada la ilaha illa anta. Boleh tambah di situ dalam riwayat Imam Tirmizi ada penambah perkataan wahdaka la syarikalak. Wa anna Muhammada abduka wa rasuluk. Lalu doa sampai situ. Letakkan garisan di situ. Doa berakhir di sini. Lagi sekali kita baca. Allahumma inni amsaitu. Waktu petang dibaca amsaitu. Waktu pagi dibaca asbahtu. Allahumma inni amsaitu ushhiduka wa ushhidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallah la ilaha illa anta. Dalam kurungan tambahkan nota dalam riwayat Imam Tirmizi adanya penambahan wahdaka la syarikalaka, itu dalam riwayat Tirmizi. Wa anna Muhammada abduka wa rasuluk. Maka ini kali kedua. Jom kita baca lagi 2 kali. Sebab dalam riwayat ni disebut siapa yang bacanya 4 kali. Lalu kita amalkan terus. Kita pun dah memang berada pada waktu petang. Kita baca lagi 2 kali. Apakah doa dia? Allahumma inni amsaitu. Sahabat-sahabat ikut ke tak? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya harap sahabat-sahabat ikut. Sebab saya ulang 4 kali. Allahumma inni amsaitu. Kalau waktu pagi, asbahtu. Ushhiduka wa ushhidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallah la ilaha illa anta. Letakkan dalam kurungan. Dalam riwayat Tirmizi ada penambahan wahdaka. Macam mana eja wahdaka? Waw berbaris atas, ha dal tulisannya bersambung, ha mati, dal baris atas, dan kemudian ka, wahdaka. Kemudian perkataan la syarikalaka, lam alif baris atas, syarika shin baris atas, ra baris bawah, ya mati, kaf baris atas, la syarika laka, lam baris atas dan kaf baris atas. Saya tolong tuliskan sebentar. Cumanya baris saya tak tulis. Wahdaka la syarika laka. Ini ada dalam riwayat Tirmizi. Sebentar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tirmizi. Okey. Lalu dalam riwayat Tirmizi ada penambahan wahdaka la syarikalak dalam riwayat Tirmizi. Sebab itu sebahagian buku doa ada. Tapi kerana Imam Nawawi dia menukilkan daripada riwayat Abu Daud, maka sebab itu beliau tidak bawakan perkataan tersebut. Tapi tak ada masalah untuk tambah. Sebab memang ada dalam riwayat Tirmizi. Wa anna Muhammada abduka wa rasuluk. Kita dah baca 3 kali. Jom kita baca kali keempat beserta terjemahan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jom kita baca yang kali keempat. Allahumma terjemahannya adalah ya Allah. Ini terjemahannya sesungguhnya aku. Asbahtu. Asbahtu terjemahannya aku berpagi. Aku menempuh waktu pagi. Kalau petang dia punya perkataannya adalah amsaitu.
aku berpetang, aku menempuh waktu petang. Bagaimanakah kita menempuh waktu petang? Lalu kita sedang berzikir ni, ushiduka, aku menempuh waktu petang, ushiduka, dengan menjadikan kamu ya Allah sebagai saksi. Lalu apakah maksudnya menjadikan Allah sebagai saksi? Dia adalah ringkasan. Maksud penuh menjadikan Allah sebagai saksi apakah dia? Aj'aluka syahidan ala iqrari biwahdaniyatika. Maksud kita menjadikan Allah sebagai saksi adalah, ya Allah, aku menjadikan dikau sebagai saksi bahawa aku mengakui tentang keesaanmu. Itu maksud ushiduka. Ushiduka terjemahan dia, aku menjadikan engkau ya Allah sebagai saksi. Sebagai saksi untuk apa? Menjadi kebiasaan orang Arab, mereka suka ringkaskan perkataan yang memang dah diketahui maknanya. Lalu maksud kita menjadikan Allah sebagai saksi maksudnya apa? Kita menjadikan Allah sebagai saksi untuk ikrar kita, untuk pengakuan kita bahawa kami mengakui engkau adalah zat yang esa. Biwahdaniyatika, kami mengaku engkau adalah zat yang esa. Begitu juga wa ushidu, dan aku menjadikan saksi hamalata arsyika, malaikat-malaikat penanggung arash. Yang mana kenapa kita sebut malaikat penanggung arash? Kerana ini adalah antara malaikat yang dekat dengan Allah. Al-Muqarrabin, malaikat yang dekat dengan Allah. Kita nak jadikan malaikat saksi untuk apa? Sama juga. Menjadikan malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah sebagai saksi di atas pengakuan kita terhadap keesaan Allah. Ala iqrari biwahdaniyatika, kami mengaku engkau adalah esa ya Allah. Bukan sekadar malaikat. Wa malaikataka, wa malaikataka maksudnya apa? Wa jami'a malaikatik, dan kami menjadikan saksi, dan aku menjadikan saksi seluruh malaikat-malaikatmu ya Allah. Kenapa kita jadikan seluruh malaikat sebagai saksi? Yang kita mengaku, yang kita ikrar Allah itu adalah esa. Tak cukup sekadar Allah, sekadar malaikat yang muqarrabin yang dekat, malaikat penanggung arash. Tak cukup sekadar seluruh malaikat. Kita mengaku wa jami'a khalqika, dan aku menjadikan saksi seluruh makhluk-makhlukmu ya Allah. Wa terjemahnya dan, jami'a terjemahnya keseluruhan, khalqi makhluk, ka kamu ya Allah. Lalu aku menjadikan seluruh makhlukmu sebagai saksi. Saksi untuk apa? Di atas ikrar dan pengakuan kita yang Allah itu esa. Sebab itu di hujung tu kita sebut annaka. Lalu ini yang kita nak jadikan saksi, bahawa kami jadikan engkau sebagai saksi, malaikat-malaikat penanggung arash sebagai saksi, seluruh malaikat-malaikat sebagai saksi, bahkan seluruh makhluk sebagai saksi. Saksi untuk apa? Ini pengakuan kita. Annaka, sesungguhnya dikau ya Allah. Antallah, hanya dikau Allah. La ilaha illa anta, tiada Tuhan yang layak disembah kecuali dikau. Kalau dalam riwayat Tirmizi ada penambahan perkataan wahdaka, dikau yang esa. La syarika laka, tidak ada sekutu bagimu. Wa anna, kita kembali kepada riwayat wa anna, dan sesungguhnya Muhammada, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, abduka, adalah hambamu, wa rasuluka, dan utusanmu. Lalu berapa kali kita baca ini? 4 kali. Lalu bayangkan, semua makhluk menjadi saksi di atas kita punya ikrar tadi. Lalu orang yang mana dia benar-benar ikrar ini, dia pasti akan redha dengan ketentuan Allah. Dia pasti pada waktu itu akan bersyukur di atas nikmat Allah. Dia pasti pada waktu itu akan ingat dengan ikrarnya yang dia adalah hamba Allah.
Lalu ini yang Nabi SAW baca sebanyak 4 kali. Pada waktu itu kita membuat pengakuan dan kita menjadikan Allah sebagai saksi di atas pengakuan itu. Tak cukup kita menjadikan malaikat-malaikat penjaga arash yang dekat dengan Allah sebagai saksi di atas pengakuan kita. Tak cukup dengan itu, kita menjadikan seluruh malaikat sebagai saksi untuk pengakuan. Dan tak cukup dengan itu, kita menjadikan seluruh makhluk sebagai saksi di atas pengakuan kita, annaka antallah la ilaha illa anta. Dalam riwayat Tirmizi ada penambahan wahdaka la syarikalak wa anna muhammadan abduka wa rasuluk. Maka sabda Nabi SAW, apa sabda Nabi SAW? Barang siapa yang membacanya, kita lihat kepada terjemahan yang ada muka surat 172 pada baris yang keempat, 2, 4, 5, pada baris yang kelima. Sabda Nabi SAW, Allah akan membebaskannya 1/4 dirinya daripada api neraka kalau dia baca sekali. Sesiapa yang membacanya 2 kali, Allah akan membebaskan separuh dirinya daripada api neraka. Siapa yang mengucapnya 3 kali, Allah akan membebaskan dirinya 3/4 daripada api neraka. Dan sesiapa yang membacanya sebanyak 4 kali, dan itu yang Nabi SAW suruh sebenarnya membaca 4 kali, pasti Allah akan membebaskan keseluruhan dirinya daripada api neraka. Kenapa? Sebab dia telah membuat pengakuan yang disaksikan oleh seluruh makhluk bahawa dia mengesakan Allah, tidak menyekutukan Allah, dia adalah hamba Allah. Maka barang siapa membacanya 4 kali dengan istiqamah berterusan pada waktu pagi dan petang, maka dia akan dibebaskan daripada api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu zikir ini memang ada dalam Al-Wirdul Latif. Kalau orang yang amalkan Al-Wirdul Latif oleh Imam Haddad, maka pada waktu itu dah ada dah zikir ini, dibaca 4 kali. Apakah rujukannya? Riwayat Abu Daud, Tirmizi dan juga Nasa'i. Lalu tadi kita dah amalkan, untuk petang ni kita dah amalkan, kita dah baca 4 kali tadi. Siapa yang belum amal, yang nak amalkan? Ada yang mungkin dah amal, tapi siapa yang mana sebelum ni dia belum amal, dia tak tahu kelebihan zikir ni, maka dia nak amalkan. Siapa yang nak amalkan? InsyaAllah, maka tulis di situ saya insyaAllah. Moga-moga kita dapat mengamalkannya. Satu lagi amalan, yang mana ini adalah amalan yang ke-11 yang Imam Nawawi bawakan. Ini adalah amalan yang ke-11. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berapa kali? 4 kali. Pada waktu pagi dan petang. Lalu ramai yang kata nak amal, ada juga yang kata dah amal. Maka mudah-mudahan kita boleh amalkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga yang azam ini Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan istiqamah dapat mengamalkannya. Maka ini adalah amalan yang ke-11 daripada kitab Al-Adhkar. Amalan yang ke-12. Apakah amalan yang ke-12? Kata Imam Nawawi, warawaina, dan kami meriwayatkan dalam Sunan Abi Dawud. Ada tetamu. Tolong tengok siapa? Kakak mana kakak Alia? Okey, Allahumma salli ala Muhammad. Ada orang datang, saya tak pasti siapa, saya kena tengok sekejap. InsyaAllah kita sambung esok. Mungkin mungkin suruh kita amalkan dulu amalan ni kot, lalu kita belajar satu dulu, sebab ada orang datang, saya kena check siapa, sebab ada orang tekan loceng, lalu kita sambung esok insya-Allah. Saya harap esok kita dah boleh mulakan pengajian kitab Al-Adhkar, kitab pengajian hayati Quran. Saya harap kalau tak ada apa-apa, dan mudah-mudahan sehari dua ni pun ayah saya boleh dapat keluar. Mudah-mudahan moga bermanfaat. Moga Allah permudahkan segala ni. Terima kasih kepada sahabat yang sentiasa bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang kali pertama join, jemput join Telegram channel Kuliah Umar Aziz. Nantikan program-program yang kita cuba buat pada bulan Zulqa'dah nanti. Moga-moga adanya manfaat. Terima kasih semua.